Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana esok masih puasa dan semua kita menantikan kedatangan 1 Syawal. Dan bila diumumkan tadi esok kena puasa, malam ni kena teruskan tarawih, tak boleh rehat lagi. Malam ni kena tarawih. Dan juga kesempatan yang ada pada malam ini untuk sama-sama kita manfaatkan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua. Tuan-tuan dah tahu sangat-sangat dah berkaitan dengan Ramadan, tazkirah berkaitan dengan kelebihan Ramadan, itu semua berkait dengan Ramadan. Kita dah tahu semua dah. Ustaz-ustaz berceramah kita sebut tentang apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Cuma malam ini saya juga nak sebut berkaitan dengan Ramadan. Tapi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu amalan yang digalakkan untuk kita laksanakan selepas daripada habis bulan Ramadan, iaitulah puasa 6. Yang ni yang selalu kita tak sempat habis. Sempat puasa 3 hari, sempat puasa 5 hari, sebab open house akan banyak lepas ni tuan-tuan. Sebab tu kata para ulama, afdalnya ibadat puasa 6 di dalam bulan Syawal. Masuk saja bulan Syawal, 1 Syawal tak boleh puasa, hukum dia haram. Ustaz, saya nak puasa juga, nak cari kelebihan fadilat lebih sikit 1 Syawal saya puasa. Ustaz, tak boleh. Hang rajin lah macam mana pun. Ibadat ni kita ambil daripada Nabi. Apa yang diajarkan kepada Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kepada para sahabat. Jadi kita buat seperti mana yang ditunjuk oleh agama. Agama ini kita ambil daripada Nabi SAW. Jadi apabila datang Syawal, antara amalan sunat yang boleh kita lakukan, iaitulah dengan kita melaksanakan ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jadi saya sebutkan tadi yang afdal kita mula pada 2 Syawal sampai ke 7 Syawal secara berturutan, itu yang afdal. Kalau nak silang sehari, silang beberapa hari, boleh tak Ustaz? Boleh, selagi mana masih ada dalam bulan Syawal, habiskan puasa 6. Tapi yang afdalnya, mula daripada 2 Syawal sehingga 7 Syawal, habis terus puasa 6. Itu yang afdal. Tapi kita susahlah kadang open house, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, sampai bulan Zulhijjah. Kita punya Syawal kita bukan sebulan. Syawal kita sambung sampai ke raya haji. Puasa sebulannya, raya sampai ke raya haji tuan-tuan. Baik. Jadi hal ini seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan puasa di dalam bulan Syawal. Antara kelebihan dan keistimewaan, kita kena tengok dari sudut fadilat. Kelebihan puasa di dalam bulan Syawal ini berdasarkan kepada satu riwayat hadis daripada satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu.
Nabi kata man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 di dalam bulan Syawal, apa fadilat dia? Apa ganjaran dia? Nabi kata siapa yang puasa 6 dalam bulan Syawal ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Itu besar fadilat tuan-tuan. Jadi rugilah kalau yang tak puasa 6. Puasa 6 ni fadilat dia seperti kana kasiyami syahri, seumpama ataupun bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam mensyarahkan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menjadi dalil di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga Al-Imam Abu Dawud Az-Zahiri rahimahullahu ta'ala, bahawa disunatkan untuk berpuasa 6 pada bulan Syawal, manakala fadilat seumpama berpuasa sepanjang tahun itu adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang lain yang menyebutkan kepada kita bahawa setiap amalan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Bila Nabi kata al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali ganda pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama macam kita baca Al-Quran, bila Nabi sebut alif lam mim, bukan satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf dah dapat 30 pahala. Bukan alif lam mim tu 10 pahala satu huruf dah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kesemuanya 30 pahala. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kita baca Al-Quran, setiap huruf 10 kebaikan digandakan ganjaran pahalanya kepada kita. Banyak pahala yang kita dapat. Baik. Jadi puasa, pahala berpuasa sepanjang tahun ini diibaratkan dengan setiap amalan kebaikan digandakan dengan 10, dan ini bermakna 30 hari pada bulan Ramadan kita digandakan dengan 10 kebaikan, maknanya bersamaan dengan 300, dan puasa sunat Syawal 6 hari bergandaan dengan 10 kebaikan bersamaan dengan 60, jadi jumlah keseluruhannya ialah 360. Banyak tak? Banyak tak? Dan kelebihan ini tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Sebab itu antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dikurniakan usia umur yang pendek, tapi amalan yang mereka lakukan boleh menyamai dengan mereka yang dikurniakan usia umur yang panjang. Subhanallah. Umat Nabi dahulu, umat-umat dahulu dikurniakan usia umur yang panjang. Tuan-tuan sekalian, umat Nabi SAW, umat akhir zaman, jarang sekali umur yang menjangkau yang melebihi 100 tahun. Tak sampai 100 tahun. 60, 70, 80 kalau Allah Ta'ala masih panjangkan umur, ataupun 90 tahun. Jadi bersamaan keseluruhannya tadi kita sebut 360. Dan daripada perkiraan inilah dikatakan seumpama berpuasa sepanjang tahun. Itu ini maksudkan di dalam dengan hadis Nabi SAW. Ini kiraan berpuasa bersamaan berpuasa sepanjang tahun ini mengikut kiraan hijriyah, tahun hijrah. Baik. Kemudian ada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, bila dia datang jumpa Nabi, dia kata nak puasa setiap hari. Nabi tak bagi, kerana Nabi tahu kemampuan manusia. Nabi kata kalau nak puasa juga, puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, selang sehari. Begitulah berikutnya. Jangan puasa setiap hari. Sebab ada sahabat,
Bila dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dia kata apa? Bila sahabat nak tahu tentang amalan ataupun ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ada yang kata dia nak bangun malam, tak mau tidur, nak solat ibadatnya waktu malam, qiyamul lail, nak solat malam, tak tidur. Yang seorang lagi kata nak puasa setiap hari. Yang seorang lagi kata aku tak mau kahwin, kan, nak membujang. Nabi kata, aku ni pun manusia biasa. Aku kahwin, aku tidur, rehat, makan, minum. Tuan-tuan, siapa kita kalau nak lebih ibadat daripada Nabi? Siapa manusia yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling banyak amalan? Nabi SAW. Kita nak buat lebih daripada Nabi kah? Jadi setiap amalan itu mengikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan kepada kita, taklifkan kepada kita dengan bebanan yang kita tak mampu buat. Maknanya hak kita mampu buat dan kita boleh buat, kita mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi takutnya tuan-tuan, dibimbangi waktu kita rajin, semangat buat banyak, tiba-tiba kita rasa tak semangat, putus asa, kita jadi down, kita akan tinggal ke semua amalan tersebut. Ini yang kita bimbang. Sebab itu mula dengan had yang paling minimum. Mula dengan had yang paling sedikit. Baik. Kemudian tuan-tuan, apakah hikmah ataupun keistimewaan di sebalik kita disunatkan untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal? Jawapannya disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa antara kelebihan dan hikmah digalakkan untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, yang pertama ialah menyempurnakan pahala setahun sebagaimana yang terdapat di dalam nas, yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, antara hikmahnya juga ialah menyempurnakan apa yang kurang dan tidak sempurna, terutama di dalam bulan Ramadan. Kalau ada yang banyak kekurangan, yang inilah yang dapat menampung balik kekurangan kita yang ada di dalam bulan Ramadan. Puasa Sya'ban sebagai contoh, dan puasa Syawal, 6 di bulan Syawal, seperti solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu. Ia dapat menyempurnakan apa yang kurang, apa yang terkurang dalam ibadat kita, dan juga yang tidak sempurna dalam perkara-perkara yang fardu. Adapun perkara fardu disempurnakan dengan perkara sunat pada hari kiamat nanti, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antara keistimewaannya lagi, puasa 6 di dalam bulan Syawal tanda kepada penerimaan puasa di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sesungguhnya berpuasa selepas puasa Ramadan ialah tanda kepada penerimaan puasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh seseorang itu, maka dia akan memudahkan ia untuk melakukan amalan soleh yang lain. Jadi kalau boleh buat juga amalan soleh yang lain habis daripada bulan Ramadan, itu petanda amalan penerimaan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata sebahagian di kalangan para ulama, pahala bagi sesuatu kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang baik dan kemudian dia melakukan satu lagi amalan yang baik, maka itu ialah penerimaan amalan yang pertama. Seperti mana jika seseorang melakukan kebaikan kemudian dia melakukan kejahatan, maka itu ialah tanda amalan baiknya yang tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian antaranya lagi, antara keistimewaan puasa 6 di dalam bulan Syawal, memastikan keampunan. Kita nak dapat keampunan daripada Allah
puasa di bulan Ramadan, memastikan keampunan bagi dosa-dosa yang telah lepas. Dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan juga dikurniakan ganjaran pahalanya pada hari Aidilfitri, ialah pada hari penganugerahan. Maka berpuasa selepas Aidilfitri ialah tanda bersyukur dengan nikmat. Orang yang layak untuk menyambut kedatangan Aidilfitri ialah mereka yang berjaya melaksanakan tuntutan Ramadan, puasanya sempurna. Dia puasa penuh dalam bulan Ramadan ni, puasa tak habis. Waktu Aidilfitri solat duduk depan sekali takbir raya. Kan? Puasa tak habis pun tuan-tuan sekalian, tapi semangat nak menyambut Aidilfitri. Orang yang layak untuk menyambut Aidilfitri, kedatangan hari raya itu ialah orang yang dapat menyempurnakan puasa Ramadannya. Puasanya penuh, puasanya dengan sempurna. Maka mereka lah orang yang paling layak. Dan yang terakhir antara keistimewaan puasa 6 di dalam bulan Syawal, mendekatkan diri seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus walaupun Ramadan telah berlalu, akan tetapi dia akan tetap berterusan selagi nyawa dikandung badan. Selagi kita masih hidup, nyawa dikandung badan. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis yang terdahulu, yang menyatakan bahawa puasa pada Ramadan itu umpama seseorang yang berundur dari medan jihad di jalan Allah, kemudian dia kembali semula selepas mendapat kekuatan itu. Jadi kita dapat kekuatan hasil tarbiyah madrasah Ramadan yang kita lalui, kita nak amalkan. Dia tak terhenti di akhir Ramadan. Tuan-tuan, jangan habis Ramadan dah tak kenal surau, tak kenal masjid, tak kenal Quran, semua tak kenal lah. Dia tak terhenti bila akhir Ramadan. Jadi orang yang imannya sempurna, yang mendapat piala taqwa di akhir Ramadan itu, dia akan teruskan amalan yang telah dia lalui sepanjang hari di dalam bulan Ramadan. Dia akan teruskan di dalam bulan-bulan yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan daripada tazkirah yang ringkas pada malam ini, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita meneruskan amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa cuba puasa. Kalau sebelum ni tak habis, cuba tahun ni bagi habis juga puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, sebagaimana yang dinyatakan kelebihannya di dalam riwayat hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.